Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita mengadakan live ataupun siaran langsung bagi meneruskan bagi meneruskan pengajian ataupun muzakarah ilmu tajwid. Yang mana petang ini kita akan bincang berkaitan hukum yang kedua, iaitu berkaitan hukum idgham. Petang ini kita akan bincang berkaitan dengan hukum idgham, insya-Allah. Sama-sama kita tengok. Saya guna buku ni lah. Saya guna buku tajwid ni. Yang mana ada buku tajwid ni boleh buka muka surat 10 lah, insya-Allah. Tajuk dia idgham lah, idgham. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, idgham ni salah satu tajuk yang berada di bawah hukum nun mati dan tanwin ataupun hukum 5 lah. Yang mana idgham itu adalah tajuk besar lah, dan dia terpecah ataupun terbahagi kepada dua lah. Yang pertama kita panggil idgham ma'al gunnah. Artinya memasukkan serta dengung. Dan yang kedua idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Baik. Jadi idgham ma'al gunnah ni dia ada 4 huruf, iaitu huruf ya, waw, mim, nun. Manakala idgham bila gunnah dia ada 2 huruf, lam dan ra. Jadi idgham ni apa dia? Kalau dari segi bahasa, iaitu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu idgham pada lughah, pada bahasa. Yang kita naknya idgham pada istilah ilmu tajwid apa dia? Iaitu idgham pada istilah ilmu tajwid memasukkan huruf yang mati kepada huruf yang berbaris dengan sekira-kira jadilah keduanya satu huruf yang bertasydid. Huruf yang mati masuk ke dalam huruf yang berbaris, kemudian maka jadilah satu huruf yang bertasydid. Itulah idgham pada istilah. Baik. Bentar ya. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, kita sambung kembali. Baik, jadi yang pertama kita tengok dulu idgham bila gunnah. Maksudnya kita masukkan bunyi nun mati ataupun bunyi tanwin ke dalam huruf idgham bila gunnah tanpa ada dengung. Jadi huruf idgham bila gunnah dia ada 2, lam dan ra. Okey, kita tengok dulu. Tajuk petang ni kita ulang balik. Tajuk dia adalah berkaitan dengan idgham. Idgham lah. Idgham pada bahasa apa dia? Memasukkan pada lughah, masukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu pada lughah. Kalau pada istilah ilmu tajwid, memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang
Huruf yang berbaris. Baik. Idgham bahasa Arab nah. Idgham bahasa Arab. Idgham ni bahasa Arab, bahasa kita panggil memasukkan. Bahasa Melayu ataupun terjemahan daripada bahasa Arab itu kata memasukkan. Jadi idgham pada lughah ataupun pada bahasa iaitu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Masukkan sesuatu ke dalam sesuatu, itulah dipanggil idgham. Contohnya kita masukkan kuih ke dalam plastik. Plastik bag tu. Itu idgham lah tu. Kita bukan nak bincang pada lughah, kita nak pada istilah, iaitu memasukkan huruf yang mati. Huruf yang mati, masukkan huruf yang mati itu ke dalam huruf yang berbaris. Masukkan huruf yang mati itu ke dalam huruf yang berbaris, maka jadi satu huruf yang ditandai dengan syaddah ataupun tasydid. Baik, kemudian idgham terbahagi kepada dua nah. Idgham terbahagi kepada dua. Yang pertama kita panggil idgham apa? Ma'al gunnah, ma'al gunnah. Yang pertama dipanggil idgham ma'al gunnah, dan yang kedua idgham bila gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah. Apakah yang dimaksudkan di idgham ma'al gunnah? Idgham ma'al gunnah maksudnya memasukkan serta dengung. Memasukkan serta dengung lah. Kalau idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Itu beza lah. Beza lah. Kalau idgham ma'al gunnah, memasukkan serta dengung. Kalau idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Baik, kemudian idgham ma'al gunnah dia ada 4 huruf. Idgham ma'al gunnah dia ada 4 huruf. Waw, ya, waw, mim, nun. Manakala idgham bila gunnah dia ada apa? Bila gunnah ada 2 huruf, lam dan ra. Okey, untuk idgham ma'al gunnah hukum dia adalah wajib kita dengung. Idgham ma'al gunnah hukum dia wajib dia dengung sekadar dua harakah, jangan kurang dan jangan lebih. Idgham ma'al gunnah mesti kena dengung. Masukkan bunyi tanwin ataupun bunyi tanwin nun mati itu ke dalam huruf, salah satu daripada huruf idgham ma'al gunnah, dan mesti kena dengung, wajib kena dengung 2 harakah. Manakala idgham bila gunnah, masukkan bunyi nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf, salah satu daripada 2 huruf idgham bila gunnah, masukkan tu tanpa ada dengung. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Kita ambil idgham ma'al gunnah dulu. Kita ambil idgham ma'al gunnah dulu. Idgham ma'al gunnah, contoh dia contoh idgham ma'al gunnah, iaitu huruf nun dulu, huruf nun. Contoh dia baik. Kalau kat sini kita tengok tanwin 99 bertemu dengan huruf nun. Baik, kat sini tanwin 99 bertemu dengan huruf nun. Yang mana huruf nun ini adalah huruf idgham, huruf idgham ma'al gunnah. Maka bacaan di sini wajib kita dengung. Contoh dia hittatun naghfir lakum, hittatun naghfir lakum. Kena dengung kat sini lah, wajib kena dengung. Kita masukkan bunyi tanwin ini ke dalam nun. Idgham maknanya masukkan serta dengung, iaitu masukkan bunyi ini, tanwin ini bunyi dia tu masuk dalam nun serta dengung 2 harakat.
Hittatun naghfir lakum. Baik, itu contoh yang pertama. Okey, yang kedua pula, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Okey, kat sini nun mati bertemu dengan nun. Nun mati bertemu dengan nun. Yang mana nun ini adalah huruf idgham ma'al gunnah. Maka wajiblah kita baca di sini dengan dengung, iaitu kita masukkan bunyi nun mati ke dalam nun yang berbaris serta dengung. Lan nasbir, lan nasbir. Kena masukkan bunyi nun ini ke dalam nun yang berbaris. Wajib kena dengung. Baik, kalau orang tanya kita sebab apa? Sebab apakah nun ini, nun mati ini tidak ada tanda sukun? Kerana menunjukkan kata nun ini dimasukkan ke dalam nun yang kedua. Sebab itulah tak ditanda dengan sukun. Kalau nun yang bersukun ini adalah nun yang mesti dijelaskan. Di sini tidak boleh dijelaskan. Di sini dibaca dengan idgham, iaitu nun ini dimasukkan ke dalam nun yang kedua. Lan nasbir, kena dengung lah. Baik. Kemudian contoh mim pula. Contoh bagi idgham aghnah huruf mim. Baik, contoh idgham aghnah bagi huruf mim. Baik, kat sini kita tengok tanwin kasratain bertemu dengan mim. Jadi bacaan dia wajib kita ada dengung lah. Dengung. Bi kalimatin min. Bi kalimatin min. Jadi wajib kita masukkan kasratan ini ke dalam mim. Masukkan tu serta dengung. Bi kalimatin min. Kena bibir tu kena rapat lah. Bibir tu kena rapat. Sebab mim ni tempat keluar ada di bibir. Jadi rapatkan bibir dan dengung 2 harakat. Okey. Seterusnya contoh yang kedua bagi huruf mim. Baik, kat sini kita tengok. Kat sini nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan mim. Yang mana mim ini adalah huruf idgham ma'al gunnah. Jadi wajib masukkan nun ini ke dalam mim serta dengung 2 harakat. Bibir kena rapat. Bibir kena rapat. Wa man ma'ah. Wa man ma'ah, kena rapatkan bibir dan dengung 2 harakah. Tu. Baik, sebentar saya nak share ni, ramai yang tak tahu lagi ni. Bentar. Jadi page ni masih baru lah. Page ni masih baru, ramai yang tak tahu lagi page ni. Okey. Sebentar. Okey, kita sambung balik. Jadi apabila nun mati bertemu dengan mim, wajib kita baca dengan idgham ma'al gunnah, iaitu kita masukkan nun mati ini ke dalam mim. Masukkan bunyi nun ini ke dalam mim serta wajib dengung 2 harakah. Jangan kurang, jangan lebih. Wa man ma'ang. Okey.
Itu contoh yang kedua bagi huruf mim. Manakala contoh yang ketiga bagi huruf waw. Contoh yang ketiga bagi huruf waw. Tengok. Okey, tengok sini. Contoh yang ketiga bagi huruf waw. Yang pertama sekali, baik, kat sini contoh bagi huruf waw, huruf idgham waw, iaitu tanwin kasratain bertemu dengan waw. Maka bacaan mestilah dibaca dengan idgham ma'al ghunnah, iaitu kita wajib masukkan kasratain ke dalam waw serta dengung 2 harakah. Wa walidin wa ma walad. Sekali lagi. Wa walidin wa walidin wa ma walad. Baik, kena masukkan kasratain ini, masukkan ke dalam waw. Wajib masukkan kasratain ke dalam waw serta wajib baca dengan dengung 2 harakah. Jangan kurang, jangan lebih. Baik. Kemudian contoh seterusnya. Contoh yang kedua bagi huruf waw, huruf idgham ma'al ghunnah. Baik. Contoh dia. Baik, kat sini nun mati. Nun mati bertemu dengan waw. Hukum yang sama, idgham ma'al ghunnah. Tahu mana? Kerana nun mati bertemu dengan waw. Yang mana waw ini adalah huruf idgham ma'al ghunnah. Jadi apabila bertemunya nun mati dengan waw, wajib kita baca dengan idgham ma'al ghunnah, iaitu kita masukkan bunyi nun ini, kita masukkan ke dalam waw serta wajib dengung 2 harakah. Dengung di mana? Dengung di hidung kita ni, di sini. Pastikan ada suara dengung yang keluar daripada ni hidung kita ni, rongga hidung. Macam mana baca dah? Wa min waraih. Wa min waraih. Kat sini kena ada dengung, wajib dengung nah. Siapa tak dengung salah. Masukkan bunyi nun ini ke dalam waw, wajib dengung. Siapa baca tak dengung salah. Baik. Kemudian seterusnya huruf contoh bagi huruf ya pula. Contoh bagi huruf ya, iaitu huruf idgham yang seterusnya. Huruf ya. Okey. Okey, contoh dia. Baik, kat sini pertemuan di antara tanwin dhammatain 69 bertemu dengan huruf ya. Tanwin dhammatain 99 bertemu dengan huruf ya. Maka bacaannya adalah hukumnya adalah hukum idgham ma'al ghunnah, kerana tanwin bertemu ya. Ya ini adalah huruf idgham ma'al ghunnah. Jadi wajib kita masukkan bunyi dhammatain ini, masukkan ke dalam ya. Dan wajib didengungkan 2 harakah. Contoh dah. Wujuhun yawma'id. Wujuhun kena dengung lah. Kena dengung di hidung kita 2 harakah. Jangan lama sangat dan jangan cepat sangat. Wujuhun yaw. Dia cepat sangat tak boleh, ataupun lama sangat. Wujuhun panjang sangat tak boleh juga. Dia kena 2 harakat saja. Jangan panjang dan jangan kurang. Okey, masukkan dhammatain ini ke dalam ya serta wajib dengung 2 harakah.
Kemudian contoh seterusnya bagi huruf ya. Okey, kat sini adalah nun mati nah. Nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya. Maka wajib nun mati ini dimasukkan ke dalam ya. Dan wajib didengungkan 2 harakah. Wa man ya'mal, masukkan bunyi nun mati ke dalam ya nah. 2 harakah, dengung 2 harakah. Jangan lebih dan jangan kurang. Baik, sebentar. Sebentar nah. Bateri handphone lebih. Okey, jadi kalau kita nampak dalam mana-mana surah sekalipun, apabila nun mati, iaitu nun yang tidak ada tanda sukun bertemu dengan ya, maka wajib kita masukkan nun ini ke dalam ya serta dengung 2 harakah. Wa man ya'mal. Okey, lebih. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh bagi hukum idgham. Idgham ma'al gunnah. Kemudian kita tengok pula hukum idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Baik. Idgham bila gunnah. Baik, jika ada sebarang soalan nak bertanya berkaitan hukum idgham, boleh silakan tulis di ruangan komen insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab insya-Allah. Baik, jadi idgham bila gunnah, kita kena faham tajuk tu. Idgham tu pada memasukkan. Bila maksudnya tanpa, gunnah dengung. Maksudnya kita masukkan bunyi nun mati ataupun bunyi tanwin ke dalam huruf idgham bila gunnah tanpa ada dengung. Maksudnya jangan berdengung. Siapa berdengung salah. Contoh yang pertama iaitu tanwin bertemu dengan lam. Dia ada 2 huruf lam dengan ra saja. Yang pertama lam lah. Tanwin bertemu dengan lam. Okey, yang pertama tanwin fathatain Tanwin fathatain tidak selari bertemu dengan huruf lam. Baik, apabila tanwin fathatain tidak selari bertemu dengan lam, maka wajib kita baca dengan idgham bila gunnah. Macam mana tu? Kita masukkan bunyi ini fathatain ini ke dalam huruf lam tanpa ada dengung. Jangan duk dengung. Contoh dia hudal lil muttaqin. Tanwin ni bunyi tak? Tak bunyi dah. Tanwin ni tak bunyi dah. Sebab apa? Sudah dimasukkan ke dalam lam. Jangan baca hudan salah. Yang betul dah, tanwin ini sudah dimasukkan, dilenyapkan, dimasukkan ke dalam lam. Maka terus masuk dalam lam, tak bunyi dah lam. Hudal. Jangan baca hudan. Tanwin ni tak bunyi dah sebab dah masuk ke dalam lam. Hudal lil muttaqin. Baik, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua bagi huruf lam lah, huruf lam. Baik, contoh yang kedua iaitu nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam. Maka wajib kita baca dengan idgham bila gunnah, iaitu kita wajib masukkan
nun mati ini ke dalam lam. Masukkan ke dalam lam tanpa ada dengung. Jangan dengung. Mil. Jangan baca min, salah. Yang betul dah min ladunka. Masukkan nun mati ke dalam lam tanpa ada dengung. Jangan dengung. Siapa dengung salah. Kemudian yang terakhir huruf ra. Kita tengok contoh huruf ra pula. Contoh huruf ra. Okey, kalau ada soalan boleh tanya direct komen, insya-Allah. Kalau ada masa kita jawab. Baik. Tengok contoh bagi huruf ra, ghafu. Baik, tengoklah kat sini tanwin 99 lah. Kalau hukum idgham ataupun ikhfa, tanwin dematain dia 99. Kalau izhar, tanwin dematain dia 69. Itu beza dah. Jadi tanwin 99 bertemu dengan ra. Maka wajib kita masukkan bunyi tanwin ini ke dalam ra. Maknanya bunyi tanwin ini sudah tidak ada nah. Jadi kita masukkan tu tanpa dengung. Ghafurur Rahim. Masukkan bunyi tanwin ini ke dalam ra tanpa ada dengung. Maksudnya jangan dengunglah. Siapa dengung salah. Siapa dengung salah. Sebab apa? Tanwin ini sudah dimasukkan ke dalam ra. Ghafurur Rahim. Baik. Dan yang kedua, contoh yang terakhir bagi huruf ra. Contoh yang terakhir bagi huruf ra. Baik, contoh yang terakhir iaitu nun mati. Nun mati bertemu dengan ra nah. Maka bunyi nun ini sudah tidak ada lagi. Nun ini bunyi dia tu sudah tidak ada lagi kerana sudah dimasukkan ke dalam ra. Mir rabbikum. Jangan macam min. Salah. Siapa bunyi nun salah. Sebab dia masuk ke dalam ra nah. Jangan bunyi nun tu. Mir rabbikum. Tu baik. Jadi secara kesimpulannya, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf, salah satulah daripada 4 huruf idgham al-ghunnah, maka wajib kita baca dengan dengung 2 harakah. Manakala apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf idgham bila ghunnah iaitu lam ataupun ra, maka wajib dibaca tanpa dengung. Dimasukkan ke dalam huruf ra itu dengan lam itu tanpa ada dengung. Kalau dengung salah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, minta tolong share live kita ni. Mudah-mudahan ramai lagi yang boleh tumpang sekali insya-Allah. Sama-samalah kita usaha cari jalan untuk menjadikan diri kita ini daripada jahil Al-Quran, daripada tak pandai baca Quran kepada pandai baca Quran, daripada tak pandai hukum tajwid kepada pandai hukum tajwid insya-Allah. Mudah-mudahan Al-Quran ini yang kita dah belajar setiap hari ini dapat memberi pertolongan ataupun syafaat kepada kita di hari akhirat. Di akhirat yang mana sudah maklum di hari akhirat ni sudah tidak berguna lagi harta kita yang banyak, anak kita, isteri kita dan adik-beradik kita semua dah tak boleh nak tolong dah, melainkan dengan beberapa perkara saja. Antaranya adalah Al-Quran yang kita pelajari, yang kita baca hari-hari itu insya-Allah. Jadi sama-samalah kita berazam untuk mempelajari Al-Quran ini sehingga pandai baca Quran insya-Allah. Sama-sama. Jadi sekadar itu dulu untuk live kita petang ini. Mudah-mudahan tajuk kita petang ini idgham yang kita bincang sebentar tadi, tuan-tuan dan puan dapat faham dan dapat amalkanlah dalam bacaan insya-Allah. Jadi jika sekiranya ada soalan berkaitan dengan hukum idgham, bolehlah bertanya pada ruangan komen. InsyaAllah kalau ada masa kita jawab insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu live kita petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.